Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil daripada kumpulan 3. Saya Nurul Hidayah binti Sulaiman. Kumpulan saya terdiri daripada 3 orang, iaitu saya sendiri, seterusnya rakan saya iaitu Nur Farhan Najira dan Nur Natasha Adrina. Melati kuntum tumbuh melata, saya merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pemuka bicara. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pemuka bicara, selamat datang untuk semua. Mari kita mulakan bicara. Sekarang, tibalah masanya untuk kami membahaskan kes-kes dan isu sempadan negara. Saya akan mulakan dengan isu sempadan di laut. Isu sempadan laut yang pertama ialah konflik pertikaian Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan. Jadi, kedua-dua buah pulau ini terletak di Pulau Sulawesi dan jarak antara kedua-dua buah pulau ini berukuran 15.5 batu nautika. Jadi, konflik ini melibatkan dua buah negara iaitu negara Malaysia dan negara Indonesia. Menurut ASRI, pada tahun 2007, kemasukan Sabah dan Sarawak ke dalam wilayah Malaysia telah menjadikan Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan itu sebagai sebahagian daripada wilayah Malaysia. Jadi, perkara ini mencetuskan pertikaian dan perebutan di antara Malaysia dan Indonesia terhadap Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan. Jadi, pada tahun 1979, Malaysia mengeluarkan sebuah peta yang jelas meletakkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan di dalam wilayah Malaysia. Jadi, persoalan berkenaan dengan dua buah pulau ini telah dibincangkan di antara Malaysia dan Indonesia. Dalam perbincangan ini, Malaysia meminta Indonesia untuk tidak menggunakan sebarang peta yang meletakkan kedua pulau ini ke dalam wilayahnya, dan begitu juga dengan Indonesia yang meminta Malaysia untuk tidak menggunakan peta yang meletakkan Pulau Sipadan dan Ligitan di dalam perairan Malaysia. Jadi, rundingan ini akhirnya gagal. Setelah gagalnya rundingan ini, Malaysia dan Indonesia kedua-duanya bersetuju untuk membawa kes ini ke Mahkamah Antarabangsa, dan dalam mesyuarat khas, Malaysia dan Indonesia meminta Mahkamah Antarabangsa untuk memutuskan keputusan terhadap negara manakah yang lebih berhak ke atas kedua-dua buah pulau ini dilakukan oleh Filipina itu. Jadi, mahkamah mengadakan satu perbicaraan lisan khas untuk menimbangkan campur tangan dari Filipina. Seterusnya, Mahkamah Antarabangsa menyatakan bahawa Filipina telah gagal menyatakan kepentingan pihak mereka untuk mencampur tangan dalam isu ini, dan akhirnya permohonan Filipina itu ditolak. Untuk mendapatkan hak dan kedaulatan ke atas kedua-dua pulau tersebut, Malaysia dan Indonesia mestilah mengemukakan hujah dan bukti mengapa mereka berhak untuk mendapatkan pulau tersebut. Jadi, antara bukti yang telah dikemukakan oleh Malaysia semasa pertikaian ialah penyerahan kuasa daripada Sultan Sulu kepada kuasa Sepanyol pada tahun 1878, dan seterusnya secara berperingkat diserahkan kepada negara-negara lain seperti negara Amerika Syarikat, United Kingdom, Northern Ireland, dan akhir sekali pada tahun 1963 penguasaan ini diserahkan kepada Malaysia. Dan bukti yang kedua, Pulau Sipadan ini merupakan kawasan pengumpulan telur penyu, dan hal ini merupakan kegiatan ekonomi penduduk tempatan. Pulau Ligitan ini adalah milik Malaysia di atas beberapa faktor dan juga bukti yang telah dikemukakan. Implikasi daripada isu persempadanan Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan ini, yang pertamanya ialah Malaysia mempunyai hak dan kedaulatan ke atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan disebabkan oleh Malaysia mempunyai bukti yang kukuh, iaitu Malaysia telah mengemukakan aktiviti memungut telur penyu yang telah disahkan oleh pihak berkuasa Borneo Utara di Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan. Jadi, pada pendapat saya, keputusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Antarabangsa ini adalah sangat tepat dan wajar kerana kegiatan yang dilakukan oleh Malaysia ini dapat diteruskan, dan selain daripada dapat menjana ekonomi, kegiatan ini juga dapat memanfaatkan lagi kepulauan yang dimiliki oleh Malaysia ke tahap yang lebih optimum. Dan yang keduanya, Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan telah sah menjadi milik Malaysia disebabkan oleh perjanjian terdahulu, iaitu penyerahan kuasa dari
kuasa dari Sultan Sulu kepada kuasa Sepanyol pada tahun 1878 dan secara berperingkat diserahkan kepada negara-negara lain dan akhirnya pada tahun 1963 diserahkan kepada negara kita iaitu negara Malaysia. Jadi pada pandangan saya, generasi pada hari ini hendaklah menjaga dan menghargai sekecil apapun aset negara dan menjaganya dengan baik bagi tanda menghargai jasa pentadbir terdahulu dalam jasa mereka bersusah payah untuk menjalinkan hubungan luar dengan negara-negara yang lain bagi menjamin kesejahteraan, kedaulatan dan juga kebaikan kepada negara kita pada hari ini. Dan yang terakhir sekali, pada pendapat saya, setiap isu ataupun konflik yang terdapat dalam negara kita hendaklah diselesaikan dengan baik dan aman tanpa ada sebarang pihak pun yang berasa terancam. Isu sempadan laut yang kedua ialah pertikaian Kepulauan Spratly. Jadi, Kepulauan Spratly ini merupakan gugusan daratan terpencil yang terletak di tengah-tengah Laut Cina Selatan antara Filipina, Vietnam dan Malaysia. Dan ianya juga merupakan laluan kapal pedagang yang menghubungkan dengan pelabuhan utama Asia Pasifik. Antara negara yang menuntut Kepulauan Spratly ini termasuklah negara Brunei, negara China, negara Filipina, Malaysia, Vietnam dan juga Taiwan. Jadi, keenam-enam buah negara ini menuntut Kepulauan Spratly berdasarkan faktor yang berbeza-beza. Persoalannya di sini, mengapakah Kepulauan Spratly menjadi rebutan banyak negara? Jadi, antara sebabnya yang pertama ialah kawasan yang berada di Kepulauan Spratly itu mempunyai telaga minyak yang boleh diekstrak. Jadi hal ini menjadi tumpuan banyak negara. Yang keduanya, berkemungkinan besar bahawa kawasan yang berada di Kepulauan Spratly itu merupakan kawasan penyimpanan minyak dan gas. Dan seterusnya, terdapat banyak negara lain yang ingin mengeksploitasi sumber ikan yang terdapat di Spratly. Dan akhir sekali, di Kepulauan Spratly juga terdapat banyak ikan tropika, mineral dan sumber laut dan sumber yang lain yang tidak boleh didapati di tempat yang lain. Spratly ini telah berlanjutan sehingga lebih daripada 60 tahun dan sehingga ke hari ini masih tiada sebarang keputusan yang dikeluarkan oleh mahkamah. Jadi pada pendapat saya berkenaan dengan isu ini, para pentadbir mestilah menjaga hubungan diplomatik yang baik di antara negara ASEAN dan juga negara China untuk mengelakkan daripada berlakunya perbalahan kerana isu ini masih belum selesai. Dan setiap isu ataupun konflik yang terdapat di antara negara hendaklah diselesaikan dengan baik melalui rundingan bagi mendapatkan kata putus tanpa berlakunya perkara yang tidak diingini dan tiada mana-mana pihak yang berasa terancam. Rakyat juga hendaklah memainkan peranan dalam menjaga kedamaian di antara negara supaya dunia berada dalam keadaan yang aman damai tanpa menyentuh sebarang sensitiviti berkenaan dengan isu yang belum selesai, contohnya seperti isu Kepulauan Spratly ini. Isu sempadan laut yang terakhir ialah pertikaian Pulau Pisang. Jadi Pulau Pisang ni merupakan sebuah pulau kecil yang terdapat di perairan negeri Johor. Jadi pada pulau ini terdapat sebuah rumah api yang dikawal oleh pihak Singapura. Jadi persoalannya di sini, mengapakah pihak Singapura yang mengawal dan menyelenggarakan rumah api tersebut sedangkan Pulau Pisang berada di dalam perairan negeri Johor, Malaysia? Hal ini berlaku disebabkan oleh terdapatnya perjanjian di antara Sir James Alexander Swettenham iaitu Kerajaan Inggeris dengan Sultan Johor pada tahun 19. Jadi kenapa perjanjian ini berlaku? Perjanjian ini berlaku kerana pada waktu tersebut Kerajaan Malaysia tidak mempunyai fasiliti yang mencukupi dan kemudahan yang baik untuk menjaga rumah api tersebut. Jadi perjanjian ini mula menimbulkan masalah apabila Singapura mula meluaskan kawasan rumah api di Pulau Pisang ni, antaranya dengan membina pagar kedua rumah api dan juga membesarkan jalan. Dan akhir sekali pengunjung Malaysia yang melawat Pulau Pisang tidak boleh berada dekat dengan rumah api tersebut. Jadi, isu ini mula dibawa ke Mahkamah Antarabangsa. Mahkamah Antarabangsa akan membuat keputusan berdasarkan undang-undang antarabangsa untuk merujuk kepada mana-mana pihak majoriti untuk uruskan kawasan tersebut. Sebagai contoh, dalam kes Pulau Sipadan dan Pulau Legitan, Mahkamah Antarabangsa telah membuat keputusan berdasarkan pemerintahan. Jadi disebabkan Malaysia sudah lama membuatkan pemerintahan di pulau itu, Mahkamah memutuskan bahawa Pulau Sipadan dan Pulau Legitan itu menjadi milik Malaysia. Begitu juga perkara yang diaplikasikan buat pertikaian Pulau Pisang ini. Jadi, implikasi daripada pertikaian Pulau Pisang ini, yang pertamanya, isu perebutan Pulau Pisang ini sampai sekarang masih
tidak berakhir dan mahkamah tidak mengeluarkan sebarang keputusan disebabkan oleh perjanjian pada tahun 19 dahulu, di mana Sultan Johor menitahkan bahawa perjanjian ini akan kekal buat selama-lamanya selagi bumi ada bulan dan bintang. Dan yang keduanya, Singapura menyatakan secara terang-terangan bahawa yang tanah Pulau Pisang itu bukanlah milik mereka dan mereka hanya menyelenggara rumah api yang terdapat di Pulau Pisang. Dan yang terakhir sekali, jika semangat perjanjian itu dititik beratkan, jadi negara Malaysia tidak akan kehilangan Pulau Pisang seperti mana kita kehilangan Pulau Batu Putih. Dan pada pendapat saya, para pentadbir dan rakyat, kita hendaklah sentiasa ambil peduli berkenaan dengan perkara yang berlaku di Pulau Pisang supaya kita tidak kehilangan Pulau Pisang seperti mana kita kehilangan Pulau Batu Putih ataupun Federal Branca. Jadi kita hendaklah mengelakkan Pulau Pisang ni menjadi Federal Branca yang kedua dan kita akan kehilangan lagi satu kepulauan strategik. Sekarang saya akan membahaskan isu air antara Malaysia dengan Singapura. Isu ini dibangkitkan kembali oleh Tun Dr. Mahathir yang menyuarakan hasrat untuk menaikkan harga itu sebanyak 10 kali ganda. Namun, hasrat yang disuarakan tersebut menerima reaksi negatif daripada Menteri Hal Ehwal Luar Singapura. Namun, demi menjaga hubungan diplomatik antara kedua negara yang bukan sahaja melibatkan ekonomi, malah melibatkan politik, keselamatan juga turut diambil kira, menyebabkan Malaysia sanggup menelan pahit kerugian sebanyak 662.5 juta daripada air mentah Malaysia. Dalam perjanjian ini terdapat 5 perjanjian iaitu Perjanjian Air 1927, Perjanjian Air Sungai Terbal dan Skudai 1961, Perjanjian Air Sungai Johor 1962, Perjanjian Permisahan 1965 dan perjanjian terakhir ialah Perjanjian 1990. Walaupun sehingga kini, isu air antara Malaysia dengan Singapura masih tidak dapat diselesaikan walaupun terdapatnya hubungan diplomatik antara kedua negara. Namun, isu air ini dikatakan bahawa akan berakhir pada selama 99 tahun. Jadi, sekiranya isu ini tidak diselesaikan, maka negara Malaysia akan mengalami kerugian kerana ekonomi negara semakin meningkat. Jadi, Malaysia mungkin tidak mampu menampung bayaran sebanyak 3 sen untuk 1000 galen. Bayangkan, 1000 galen untuk 3 sen, bukannya 30 sen, bukannya 50 sen. Baiklah, sekarang saya akan membahaskan tentang isu pasir silika. Berdasarkan isu pasir silika, Tun Dr. Mahathir mengatakan bahawa terdapat 700 lori yang mengangkut pasir silika dari Teluk Ramunia Johor ke Singapura setiap hari. Namun, beliau beranggapan ada pihak yang tidak bercakap benar apabila terdapat pihak yang mengatakan hanya terdapat 500 buah lori, iaitu Menteri Kerja Raya Datuk Shazimah Abu Mansur. Jadi, mengapa mereka inginkan sangat pasir silika ini? Kerana Tun Dr. Mahathir berkata bahawa mereka ingin menghasilkan microchip, wafer silicon, kaca dan banyak lagi. Beliau berkata bahawa pulangan dengan menjual bahan mentah tidak menguntungkan. Jadi, beliau turut mengatakan bahawa kenapa Malaysia sendiri yang tidak membuka kilang kaca, iaitu menghasilkan sendiri silika dari pasir silika, membuat microchip dan wafer silicon, dapatlah untungnya. Antara kesan sekiranya masalah ini tidak dikekang ialah berlaku banjir besar, pantai yang berpotensi menjadi tempat riadah dan rekreasi terjejas, menti runtuh dan menyulitkan kapal pedagang untuk berdagang di Malaysia dan menyebabkan permukaan bumi menjadi dalam. Seterusnya, saya akan membahaskan mengenai kes dan isu persempadanan yang berlaku antara Malaysia dengan Thailand. Baiklah, terdapat beberapa kes dan isu sempadan Malaysia dengan Thailand. Pertama ialah kes di Bukit Kayu Hitam. Angkatan Tentera Malaysia telah menggagalkan cubaan 13 pendatang asing tanpa izin memasuki negara ini melalui laluan sempadan di negara Malaysia Thailand. Kesemua parti tersebut terdiri daripada warga Myanmar dan Thailand. Kes seterusnya ialah umpama daun emas, ketum bernilai hampir RM1 juta dirampas kerana nilainya yang semakin mahal dan permintaan yang tinggi daripada negara jiran menjadikan ketum umpama emas untuk diseledup ke Thailand. Menurut Timbalan Komander PGA Brigade Utara, iaitu Assistant Commissioner Rafi Ahmad Mustafa berkata,
turut dirampas 7 kenderaan bernilai RM6,900 dan 4 buah motosikal yang dipercayai digunakan untuk menyeludup ketum di sempadan. Kata anggaran keseluruhan nilai rampasan bernilai RM1.0 juta. Seterusnya ialah penyeludupan minyak masak. Penyeludupan minyak masak bersubsidi juga merupakan salah satu kes yang berlaku antara sempadan Thailand dan Malaysia. Selain itu, isu perdagangan manusia. Isu perdagangan manusia lah yang sentiasa berlaku dan masih tidak dapat ditangani sehingga kini. Walaupun pelbagai usaha dilakukan, saya mengambil petikan akhbar pemikiran baharu utusan Malaysia iaitu Thailand menjadi transit sindiket seluduk manusia. Kegiatan penyeludupan manusia dipercayai menggunakan Thailand sebagai transit sebelum menyeluduk mangsa ke negara ketiga, terutama sejak pintu sempadan dibuka April lalu selepas pandemik COVID-19 semakin pulih. Malah, ratusan rakyat ini dilaporkan telah dibawa ke Laos, Kemboja dan Myanmar. Sebahagiannya berjaya diselamatkan pihak berkuasa, namun berpuluh-puluh lagi yang tertangkap di negara tersebut. Bayangkan jika isu ini Cuba bayangkan, jika isu ini tidak dibanteras dan semakin berluasa, adakah ia memberikan kesan kepada negara kita? Dapat disimpulkan bahawa sekiranya isu sempadan antara Malaysia dengan Thailand ini tidak diatasi dengan efektif, maka negara dan rakyat Malaysia. Cuba anda bayangkan apakah yang akan terjadi kepada negara kita dan masyarakat kita sekiranya masalah ini tidak dapat diatasi dengan secepatnya. Adakah negara kita akan sentiasa aman atau menjadi kucing-kacir? Dapat disimpulkan bahawa sekiranya isu sempadan antara Malaysia dengan Thailand ini tidak dapat diatasi dengan efektif, maka negara dan rakyat Malaysia akan terus berada dalam kegelisahan dan keharmonian sesebuah negara lesap begitu sahaja. Jadi, pada pandangan saya, pihak berkuasa maupun masyarakat perlulah berganding bahu demi memecahkan amalan rasuah dalam kehidupan kerana segala-galanya bermula di sini. Baiklah, sekarang saya akan membahaskan kes-kes Rohingya yang berlaku di dalam negara Malaysia. Kedatangan Rohingya ke Malaysia ni menyebabkan rakyat Malaysia berasa tidak perlu puas hati dengan Rohingya. Salah satu puncanya ialah apabila Presiden Pertubuhan Hak Asasi Etnik Rohingya Malaysia Zafar Abdul Ghani yang telah menulis surat kepada Menteri Sumber Manusia dengan tuntutan seolah-olah itu semua hak pelarian Rohingya. Tidak lupa juga dengan Widyatullah yang menuntut selayang diserahkan kepada mereka dan aksi-aksi kurang ajar kepada pihak polis. Selain itu, mereka juga dikatakan menggunakan agama dan tanggisan untuk mengambil kesempatan. Saban hari, peningkatan jumlah warga Myanmar ke Malaysia sama ada bertafta atau tidak semakin tinggi. Melihat keadaan pertumbuhan drastik ini, kemungkinan Rohingya berada dalam tempoh yang lama di Malaysia. Dengan jumlah kelahiran tinggi, etnik ini boleh menjadi etnik terbesar di beberapa negara di Malaysia. Walaupun kerajaan Bangladesh mendirikan pulau khas untuk mereka iaitu Pulau Bhasan Char, mereka sanggup merentas lautan sepanjang 1873 km ke Langkawi, bermain kucing dan tikus dengan pihak berkuasa untuk menyelinap dan mendarat di pantai Malaysia. Betapa inginnya mereka sampai ke Malaysia. Baiklah, kenapa mereka mahu sangat datang ke Malaysia? Kerana mereka tahu sesampai sahaja di Malaysia, mereka akan mendapat perlindungan UNHCR dan dikurniakan kad UNSCR. Apabila mendapat perlindungan ini, mereka bebas bergerak di Malaysia. Jadi, apakah kaedah untuk menyelesaikan masalah ini? Saya telah mengambil satu petikan daripada seorang penulis di Metro Harian. Yang pertama ialah kerajaan harus peka dengan perubahan sikap dan perasaan rakyat Malaysia. Yang kedua, kerajaan harus mengarahkan penutupan pejabat UNHCR kerana Malaysia boleh mengambil tugasan penyeliaan pelarian Rohingya dengan cara Malaysia tersendiri. Seterusnya, kerajaan mengasing mereka mengikut jantina dan menempatkan mereka di sebuah pulau sebagai penempatan sementara. Dan yang terakhirlah, menambah baik prasarana agensi dalam pasukan petugas kebangsaan dan membentuk skuadron drone untuk memantau perairan Malaysia dan lubuk-lubuk persembunyian pelarian Rohingya. Jadi, inisiatif ini yang ditulis oleh seorang perlulah diambil kira oleh kerajaan. Seterusnya, saya meneruskan perbahasan saya mengenai negara Malaysia, iaitu Malaysia dan cabaran menjaga sempadan dalam negara. Dengan kedudukan Malaysia ini
tidak terlepas daripada isu keselamatan sempadan baik di darat, laut maupun udara, seperti isu rentas sempadan, pencerobohan nelayan asing, penyelundupan manusia wan haram dan pencerobohan pesawat tentera asing adalah sebahagian daripada isu keselamatan sempadan yang terpaksa dihadapi. Misalnya, terdapat talian persaudaraan yang wujud antara masyarakat Malaysia dengan negara-negara jiran yang menyebabkan keselamatan sempadan negara agak kompleks. Misalnya insiden pencerobohan Lahad Dahulu pada tahun 2013. Kebanyakan penjenayah yang ditangkap mempunyai pertalian darah dengan penduduk tempatan. Lebih mengejutkan, mereka diberi maklumat dan perlindungan. Hakisan tembok politik yang melibatkan budaya ini telah memberi peluang kepada pihak tidak bertanggungjawab untuk melakukan ancaman terhadap Malaysia. Misalnya menggunakan alasan kekeluargaan untuk menyeberangi sempadan. Antara aktiviti yang dilakukan ialah penyelundupan radar, kontraban dan banyak lagi. Jika kes dan isu sempadan ini dibiarkan, Malaysia akan mengalami pelbagai konflik pada masa hadapan, sekaligus akan memburukkan imej negara. Dapat disimpulkan bahawa selagi ada kegiatan rasuah selama itu, negara kita dicerobohi. Selain isu pencerobohan Lahad Datu, persempadan 12 sektor negeri juga masih belum selesai isu persempadan darat. Menurut Menteri Tenaga dan Sumber Asli, Datuk Seri Taqiyuddin Hasnan, penentuan jajaran sempadan yang jelas antara negeri-negeri akan membolehkan aktiviti penguatkuasaan oleh pihak kuasa tempatan selain sumber pembahagian hasil-hasil sumber asli. Selain itu, isu Sarawak juga merupakan salah satu kes dan isu sempadan yang berlaku dalam Malaysia, iaitu Sarawak telah menahan dua lelaki tempatan jumpa seduduk pendatang tanpa izin di Kampung Mapu Kijabu. Jika masalah ini tidak dibanteras, maka penyelundupan penjualan warga asing akan terus berluasa menyebabkan berlakunya peningkatan jenayah. Singapura melaksanakan Instrument Landing System ILS atau dikenali juga sebagai Sistem Pendaratan Alatan di lapangan terbang seletar di Singapura menggunakan ruang udara Malaysia di Pasir Gudang, Johor. Pada 3 Januari 2019, Singapura telah menguatkuasakan penggunaan ILS di lapangan terbang seletar yang mana telah mencetuskan pertikaian dengan Malaysia kerana laluan pesawat itu telah menceroboh ruang udara Malaysia. Kerajaan Malaysia membantah tindakan Singapura melalui ruang udara Malaysia kerana mengganggu pembangunan di Pasir Gudang, Johor. Hal ini dikatakan demikian kerana sistem ILS dapat menjejaskan pembangunan bandar di Pasir Gudang kerana had ketinggian pesawat mungkin akan terkena struktur bangunan lain. Jadi, di sini saya ingin mengupas lebih lanjut tentang ILS. ILS ialah sistem yang membantu pesawat supaya kekal dalam laluan dan arah pendaratan yang ditetapkan. Dengan lebih mudah, ianya seperti alat yang membantu pemandu untuk mengetahui lorong mana untuk meletakkan kenderaan. Walaupun begitu, ILS ini bertentangan dengan prinsip hak kedaulatan negara. Sebenarnya sebelum ini, Singapura sudah banyak kali merujuk kepada kerajaan Malaysia bermula 5 Disember 2017 hingga 27 Ogos 2017. Namun Malaysia tidak memberi sebarang respon terhadap permohonan Singapura. Sehinggalah pada 29 November 2019, kerajaan Malaysia memberi kata putus untuk tidak membenarkan Singapura melaksanakan sistem ILS tersebut menggunakan ruang udara Malaysia. Namun, Singapura tidak menghiraukan arahan kerajaan Malaysia dan telah melaksanakan sistem ILS menggunakan ruang udara Malaysia di Pasir Gudang, Johor pada 3 Januari 2019. Hal ini telah mencetuskan pertikaian antara kerajaan Malaysia dan Singapura. Persoalannya, mengapa Singapura perlu merujuk kepada Malaysia untuk melalui ruang udara Malaysia? Hal ini dikatakan demikian kerana adanya perjanjian ruang udara Malaysia-Singapura pada tahun 1974. Pada tahun 1974, kerajaan Malaysia menyerahkan ruang udara Malaysia kepada Singapura melalui surat perjanjian operasi antara Kuala Lumpur dan Pusat Kawalan Singapura. Ketibaan, keberangkatan dan penerbangan Singapura pada tahun 1974. Perjanjian ini bukannya bermaksud Malaysia menyerahkan ruang udara senang-senang sahaja, namun hanya membenarkan Singapura mengawal selia ruang udara disebabkan pada tahun itu fasiliti dan kepakaran Malaysia masih tidak mencukupi. Jadi, Malaysia berhak untuk menuntut balik ruangan udara Malaysia pada bila-bila masa sahaja.
Sistem ILS ini ternyata telah memberikan impak terhadap pembangunan dan operasi perkapalan di Pasir Gudang. Malah, segelintir rakyat juga telah memberi aduan bahawa pesawat Singapura terbang terlalu hampir dengan kawasan perumahan dan bangunan tinggi yang telah mengancam pembangunan tinggi sekitar Pasir Gudang Johor. Jika dilihat pada skrin, anak panah tersebut menunjukkan pergerakan laluan pesawat Singapura melalui ruang udara Malaysia di Pasir Gudang Johor untuk menuju ke lapangan terbang seletar di Singapura menggunakan sistem ILS. Setelah berlakunya pertikaian yang hebat antara Malaysia dan Singapura, pada 8 Januari 2019, Singapura bersetuju untuk menarik balik prosedur sistem pendaratan alatan ILS manakala Malaysia menangguhkan kawasan larangan kekal di Pasir Gudang Johor. Perkara ini telah dibincangkan antara Menteri Pengangkutan Malaysia pada masa itu iaitu Anthony Loke dengan Menteri Pengangkutan Singapura iaitu Khaw Boon Wan. Kata sepakat ini dicapai supaya kerjasama dua hala antara Malaysia dan Singapura yang telah lama terjalin tidak terjejas atas isu ini. Oleh itu, pada pendapat saya, Singapura tidak sepatutnya meneruskan hasrat untuk melakukan sistem ILS melalui ruang udara Malaysia kerana mereka mempunyai pilihan lain iaitu menggunakan arah lain untuk menuju ke lapangan terbang seletar di Singapura. Seterusnya, kerajaan perlu menuntut semula ruang udara Malaysia yang telah diletakkan di bawah jagaan Singapura sejak tahun 1974. Punca isu ruang udara yang seterusnya ialah antara Malaysia dan Israel yang mana disebabkan kehadiran pesawat pengintip prototipe Israel yang dilaporkan sedang menjalankan penerbangan ujian rentas ruang udara Putrajaya sebelum mendarat di Singapura. Pada 20 Mei 2021, pesawat tersebut telah tiba di ruang utara Selat Melaka pada pukul 6 pagi waktu Malaysia. Pesawat milik syarikat pertahanan Israel ini juga telah melalui ruang udara Kuala Lumpur pada ketinggian 28,975 kaki. Pesawat milik Israel ini dilihat terbang di ruang udara Malaysia selama 4 jam. Pesawat tersebut dilengkapi dengan perkakasan elektronik yang menimbulkan kegelisahan rakyat dan tanda tanya. Pesawat ini dikatakan telah melakukan penerbangan untuk membuat ujian sistem terbaharu untuk menguji perkakasan yang terdapat di dalam pesawat tersebut. Jika dilihat pada skrin menunjukkan pesawat berdaftar 4S AOO milik syarikat IAU Elta ialah pesawat persikan elektronik milik Israel. Gambar di tepi skrin pula menunjukkan pesawat Israel yang dilengkapi dengan perkakasan elektronik pengintip yang terdapat pada pesawat Israel yang mana bahagian bawah pesawat Israel terdapatnya sistem perlindungan anti-peluru berpandu pada pesawat tersebut. Mengikut peraturan Pertubuhan Penerbangan Antarabangsa, Malaysia perlu membenarkan mana-mana negara untuk melalui ruang udara Malaysia selagi tidak mengancam keselamatan dan kedaulatan negara. Mengikut peraturan Pertubuhan Penerbangan Antarabangsa, Malaysia perlu membenarkan mana-mana negara untuk melalui ruang udara Malaysia selagi tidak mengancam keselamatan dan kedaulatan negara. Apa yang saya dapat simpulkan daripada isu ini, pesawat Israel tidak sepatutnya melalui ruang udara Malaysia hanya untuk menguji perkakasan elektronik yang terdapat pada pesawat pengintip mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana isu ini telah menimbulkan kegelisahan dalam kalangan rakyat Malaysia dan kerajaan Malaysia. Seterusnya, kita beralih pula kepada isu ruang udara antara Malaysia dan China. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM Malaysia telah mengesan penerbangan mencurigakan sebanyak 16 buah pesawat mencurigakan memasuki ruang udara zon maritim Malaysia di Sabah pada 31 Mei 2021. Pesawat milik China ini dikenal pasti dari pesawat Ilyushin IL-76 dan Xi'an Y-20 iaitu pengangkutan strategik yang berupaya menjalankan pelbagai misi termasuk misi ketenteraan. Kesemua pesawat dikesan mampu membawa satu batalion anggota tentera payung terjun bersama-sama kelengkapan tentera seperti meriam. Panglima TUDM berkata bahawa 16 pesawat ini telah dikesan oleh Radar Pertahanan Udara TUDM daripada
daripada Pusat Pertahanan Udara di Sarawak pada 11.53 pagi. Pemantauan menerusi radar pertahanan udara diteruskan dan beberapa percubaan dilakukan untuk mengarahkan mereka menghubungi kawalan trafik setelah memasuki ruang udara Kota Kinabalu namun tidak berjaya. Pangkalan TUDM telah melancarkan pesawat pemintas HAWK pada 1.33 tengah hari untuk membuat identifikasi visual. Disebabkan pemintasan tersebut, 16 pesawat China ini telah membuat pusingan di ruang udara menghampiri Pulau Beting Petinggi Ali di Sarawak lalu meninggalkan ruang udara Malaysia. Menteri Luar Malaysia, Datuk Seri Hishamuddin berkata, Wisma Putra akan mengemukakan nota bantahan diplomatik dan memanggil Duta Besar China ke Malaysia bagi memberikan penjelasan lanjut. Menurut Kedutaan China di Malaysia, pesawat tentera China ini hanya menikmati penerbangan bebas iaitu hanya penerbangan latihan ketenteraan di ruangan udara berkenaan dan mematuhi undang-undang antarabangsa serta tidak memasuki ruang udara berdaulat negara ini. Pada pandangan saya, pendirian Malaysia berkenaan isu ini amatlah tegas kerana hubungan diplomatik mesra dengan mana-mana negara tidak menyebabkan berlakunya kompromi jika melibatkan isu keselamatan negara. Tuntasnya, dalam isu penggunaan ruang udara, setiap negara berdaulat perlu tegas dan tidak boleh memberi sebarang pengecualian kerana tidak diketahui niat sebenar negara lain. Bunga dedap di atas para anak desa pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah kalian membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Sekian daripada kami bertiga. Terima kasih kerana menonton pembentangan kami hingga ke saat ini.